Dalam video lepas, kita dah selami kisah pengembaraan Lara Croft dalam game Tomb Raider dan Rise of the Tomb Raider. Sebenarnya, aku nak buat satu video je pasal Lara Croft ni. Disebabkan panjang, aku buat jadi 2 part lah. Hari ni, kita akan tengok macam mana pengembaraan ketiga Lara Croft. Jadi, jom ikut aku selami kisah Lara Croft. Lepas dah settle pasal Prophet dengan Divine Source tu, kita masuk dekat kisah di mana Lara sambung pengembaraan di Pulau Cozumel yang terletak dekat Mexico. Lara dengan Jonah cuba untuk kaji pasal Trinity dan agenda diorang. Lara jumpa dengan seorang lelaki bernama Pedro Dominguez. Dia bekerja bersama Trinity. Lara ikut Pedro dan curi-curi dengar perbualan Pedro dengan Komander Trinity, Rogue. Dia dapat tahu yang Trinity ada satu tapak kajian yang tak jauh dari situ dan Lara menyelinap masuk. Lara jumpa satu tempel lama. Dekat tempel tu ada satu artifak Dagger of Chakcel. Dekat dinding-dinding tempel tu ada lukisan dan ukiran yang menggambarkan bencana dahsyat. Lara ambil dagger tu sebab dia tak nak benda tu jatuh dekat tangan Trinity. Bila Lara alihkan je dagger tu dari tempat asal dia dapat rasa satu gegaran yang cukup kuat sampai pecah dinding-dinding tempel tu. Lara lari untuk selamatkan diri dia. Bila dah jadi macam ni, memang Pedro tahulah ada something jadi. Lara kena serang dengan kumpulan Pedro. Waktu dia kena serang tu, artifak dagger tu jatuh dekat tanah dan Pedro muncul. Pedro ambil dagger tu dan minta Lara untuk serahkan Silver Box of Ixchel. Tapi kotak tu tak ada dengan Lara. Pedro mula marah dan cakap dekat Lara, dengan sekadar ambil Dagger of Chakcel tu, ia akan mencetuskan malapetaka. Bencana alam akan jadi dan Pedro salahkan Lara sebab dah mulakan satu apocalyptic event yang dipanggil The Cleansing. Pedro cakap yang dia dengan Trinity nak gunakan Dagger of Chakcel dengan Silver Box of Ixchel tu untuk cipta sebuah dunia baru di mana tak akan ada lagi kesakitan, penderitaan dan juga penindasan. Sebuah dunia yang sempurna bagi dia. Lepas tu, Pedro beredar dari situ dengan menaiki helikopter. Lara pandang belakang dan nampak satu ombak besar menuju ke arah dia. Siap sedia untuk menyapu apa-apa je yang berada dalam laluan dia. Tsunami berlaku. Lara dengan Jonah dapat selamatkan diri dari tsunami tu. Diorang tolong orang-orang Cozumel apa yang diorang mampu. Lara terangkan dekat Jonah yang dia kena dapatkan box tu sebelum Trinity. Diorang kemudiannya pergi ke Amazon dengan menaiki kapal terbang. Waktu diorang sampai dekat kawasan Peru, kapal diorang bertembung dengan ribut kuat. Serpihan batu di bawah ribut memecahkan kaca hadapan kapal tu dan membunuh pemandu. Pilot mati pun dah kira cukup teruk dah. Ni kapal diorang siap terbelah 2 lagi dan kapal tu terhempas. Lara selamat dari kemalangan kapal terbang tu. Nasib baik dia pakai tali pinggang. Bahagian kapal terbang yang Lara duduk tu tersangkut atas pokok. Lara terasing dengan Jonah. Lara lawan dengan 2 ekor harimau kumbang dan dia jumpa mayat pemandu kapal terbang tu dah jadi santapan tengah hari 2 ekor harimau tadi. Lara dapat selamatkan diri dia dan dia berjumpa dengan Jonah. Waktu dekat Peru ni, diorang jumpa satu hidden city yang dipanggil Paititi. Lara dengan Jonah mulakan eksplorasi diorang dan diorang dapat tahu info lebih pasal Dagger of Chakcel. Kalau dagger tu digunakan dengan Silver Box of Ixchel, ia boleh menghentikan fenomena cleansing ni. Dari jauh, Lara nampak satu tempel. Tapi bukan Lara je yang nak ke tempel tu. Pasukan Trinity pun dalam usaha diorang untuk ke sana. Lara cuba masuk ke tempel tu dengan penuh hati-hati. Lara tak nak kehadiran dia diketahui Trinity. Lara masuk dalam tempel tu dan dijumpa satu mural besar. Dekat mural tu ada macam gambar satu pintu berbentuk kepala harimau kumbang. Lara dapat info ada satu statu kepala jaguar tak jauh dari tempat dia dengan Jonah pernah lalu sebelum ni. Dia nak pergi dekat sana untuk kaji lagi mendalam. Lara nampak pasukan Trinity macam bersedia menanti sesuatu. Ingatkan ada harimau ke apa yang membuatkan tentera Trinity ni takut. Tapi apa yang ditakutkan Trinity tu jauh lagi bahaya dari haiwan dalam hutan tebal Peru ni. Tiba-tiba Lara nampak seorang askar Trinity kena serang dengan satu creature. Benda tu bergerak sangat laju dan terus bunuh askar Trinity tadi. Lara tak lengah-lengah lah lepas dah nampak ada benda yang boleh bunuh orang sepantas tu dan dia pergi cari Jonah. Lara dengan Jonah jumpa satu kampung yang dipanggil Kuak Yaku dan diorang kenal dengan seorang mekanik bernama AB. Si AB ni tunjukkan dekat Lara dengan Jonah pintu berbentuk kepala jaguar tu. Lara langkah masuk dalam pintu kepala harimau bintang tu. Tiba-tiba keluar kayu-kayu tajam menutup pintu Lara masuk tadi. Jonah dengan AB tak sempat nak sertai Lara. Lara cakap tak apa, dia akan cari jalan keluar yang lain dan kumpul balik dengan Jonah dengan AB nanti. Dalam Lara mencari jalan keluar, dia ternampak seorang budak lelaki yang kakinya terikat, kena jerat ataupun perangkap. Lara baru nak tolong budak tu, dia kena serang dengan beberapa orang yang pakai baju kaum Maya. Lara dapat kalahkan diorang dan selamatkan budak lelaki tadi. Lara pergi dekat sikit dengan lelaki yang serang dia tadi dan Lara nampak logo Trinity dekat pakaian lelaki Maya tu. Lara tolong budak lelaki tadi. Nama budak tu Izli. Budak ni bukan budak biasa-biasa. Mak budak ni adalah permaisuri Paititi bernama Unu Ratu. Lara tunjuk dekat permaisuri Paititi gambar yang dia ambil masa dia jumpa mural dan belajar pasal pintu untuk kepala harimau kumbang.
The Serpent with Silver Eye. Permaisuri Unuratu cakap tu tempat untuk lakukan pembunuhan dan pengorbanan. Lara kemudiannya jumpa balik dengan Jonah. Permaisuri Unuratu bawa Lara jalan-jalan sekitar bandar Paititi dan cerita sedikit sebanyak dekat Lara pasal sejarah bandar tu. Waktu tengah cerita-cerita tu, Lara nampak seorang lelaki yang pakai baju macam pahlawan Maya yang serang dia tadi. Dan Lara perasan, lelaki tu adalah Pedro Dominguez. Unuratu cakap yang nama sebenar Pedro adalah Amaru. Pedro Amaru ni dilahirkan dekat Paititi. Waktu dia kecil, dia kena tangkap dengan Trinity. Dia kena brainwash dan sertai Trinity. Arwah suami Unuratu ni adalah abang kepada Pedro Amaru. Bila raja sebelum ni mati, Pedro diamanahkan untuk jadi raja lah. Pedro Amaru dengan pengikut dia dipanggil Cult of Kukulkan, nak gunakan kesaktian Dagger of Chakcel dengan Silver Box of Ixchel untuk ubah dunia ni dan jadikan dunia yang sempurna ikut cara pemikiran diorang. Unuratu ketuai sekumpulan pemberontak untuk halang Pedro Amaru dari dapatkan Box of Ixchel tu. Lepas tahu pasal semua tu, Lara memang tak nak lah biarkan Pedro dapatkan dua barang artifak tu. Lara bekerjasama dengan Unuratu. Ezli bawa Lara pergi ke tempat di mana Serpent with Silver Eyes tu berada. Macam-macam puzzle Lara kena rungkaikan untuk dapat jejakkan kaki dia dekat bilik yang menyimpan artifak tu. Lara dapat artifak Serpent with Silver Eyes. Waktu dia keluar dari tempat artifak tu, dia nampak Ezli kena tangkap dengan kultis Kukulkan. Dia cuba untuk selamatkan anak permaisuri Unuratu, tapi ramai sangat tentera Kukulkan, membuatkan dia terpaksa cari jalan lain untuk selamatkan Ezli. Lara kemudiannya pergi jumpa dengan permaisuri Unuratu dan kasih tahu yang Ezli dah kena tangkap dengan orang-orang Pedro Amaru. Lara tunjukkan artifak Serpent with Silver Eyes tu. Unuratu cakap artifak ular ni mungkin merupakan kunci untuk ke Mountain Temple. Diorang rancang untuk pergi ke tempat tentera Pedro Amaru. Lara pergi dulu untuk cari jalan supaya pasukan pemberontak lain boleh masuk ke pekalan tentera Kukulkan. Lara berjaya bukakan pintu pekalan Kukulkan tu untuk tentera pemberontak masuk. Diorang dapat selamatkan Ezli, tapi permaisuri Unuratu kena tangkap. Lara nak selamatkan permaisuri, tapi permaisuri kasih isyarat dekat Lara untuk dia teruskan pencarian dia mencari Box of Ixchel sebelum Pedro Amaru yang dapat. Lara dengan hati yang berat tinggalkan permaisuri. Lara gunakan Serpent with Silver Eyes tu untuk buka pintu besar yang ada dekat tempat Kukulkan. Dia percaya di sebalik pintu ni ada jalan yang boleh membawa dia kepada Box of Ixchel. Waktu dalam perjalanan Lara nak ke tempat Box of Ixchel tu, dia kena serang dengan creature yang dia nampak serang askar Trinity dalam hutan sebelum ni. Creature tu dipanggil Yazil. Lara jumpa satu pintu besar yang ada semacam ukiran dan tertulis Ixchel dan Chakcel. Waktu dia melangkah masuk tu, Lara dengar ada bunyi-bunyian dekat belakang dia. Dia pusing belakang dan nampak banyak creature Yazil jalan ke arah dia. Memang cuak lah Lara dengan keadaan tu. Tapi ada satu priestess datang dan suruh semua Yazil tu untuk berhenti dari ikut Lara. Pintu yang Lara masuk tadi tu tertutup dan pintu tu memisahkan Lara dengan Yazil dan juga priestess tu. Lara nampak lukisan-lukisan dekat dinding. Dari lukisan tu, Lara belajar yang Yazil ni merupakan penjaga Box of Ixchel. Sebab tu Lara dengan Trinity kena serang dengan Yazil. Sebab diorang nak dapatkan Box of Ixchel tu. Lara jumpa satu tempat yang dia percaya sepatutnya menyimpan Box of Ixchel. Tapi waktu Lara periksa-periksa, dia tengok kosong. Box of Ixchel tu dah dialihkan atau dah diambil. Lara yang tengah tengok-tengok pedestal kosong tu dikejutkan dengan gegaran besar. Gegaran kuat tu membuatkan pintu yang Lara masuk tadi runtuh. Yazil nampak Lara dan juga pedestal kosong tu. Priestess dengan Yazil tu memang marah lah bila nampak pedestal tu dah kosong. Diorang semua meluru ke arah Lara. Lara dapat selamatkan diri dia dari serangan Yazil dan kembali ke Paititi. Lara jumpa balik dengan Jonah dekat sebuah gua yang diorang selalu guna untuk berkumpul. Seorang ahli pemberontak bernama Ucu kasih tahu Lara yang mungkin Unuratu kena tangkap dan dibawa ke tempel lama. Lara mula fikirkan rancangan untuk selamatkan Unuratu. Lara dapat masuk dalam tempel lama tu dan dia nampak Pedro Amaru tengah bertekak dengan Unuratu. Unuratu cuba untuk pujuk Pedro Amaru untuk balik semula ke Paititi dan lupakan hasrat dia untuk gunakan kesaktian artifak Dagger of Chakcel dengan Box of Ixchel tu untuk ubah dunia. Pedro tak nak dengar cakap Unuratu. Dia percaya semua ni bergantung kepada dia. Pedro Amaru bertanggapan lebih baik dia yang dapat kesaktian artifak tu dari orang lain. Pedro Amaru ajak Unuratu sertai dia dan dia janji untuk berikan kuasa pemerintah dunia baru tu nanti dekat Unuratu. Unuratu memang tak naklah sertai Pedro Amaru dan permaisuri tu yakin yang pasukan pemberontak akan dapatkan artifak tu sebelum Pedro. Kecewa dengan tindakan Unuratu yang menolak tawaran dia, Pedro Amaru kasih tahu Unuratu yang Box of Ixchel tu dah lama dah dicuri dengan seseorang bernama Andres Lopez. Lepas tu Pedro cakap dekat Unuratu yang dia takkan dapat pun artifak tu. Pedro beredar dari situ. Unuratu kemudiannya dibawa ke bilik kurungan. Lara cari jalan untuk masuk ke dalam bilik kurungan Unuratu.
Lara dapat masuk ke dalam dan bersua muka dengan Unu Ratu. Unu Ratu cerita dekat Lara pasal Crimson Fire of Chaksel dan pasal Sinchi Chika, Emperor lama yang memerintah Paititi sebelum ni. Lara minta tolong Unu Ratu untuk bawa dia pergi dekat makam Emperor lama tu dan Unu Ratu bersetuju untuk tolong Lara. Dalam perjalanan diorang nak ke makam Emperor tu, Unu Ratu cerita dekat Lara pasal satu profesi gerhana akan datang dan bila waktunya tiba, Book of Ixchel tu akan terbuka dan korban perlu dilakukan. Book of Ixchel tu akan cuba untuk goda mereka yang patut jadi korban tu dan akan menjanjikan apa jua yang diorang inginkan akan jadi kenyataan. Unu Ratu suruh Lara untuk tetap teguh dengan pendirian dia dan tak termakan dengan godaan Book of Ixchel tu. Dan kalau dia tak dapat nak lawan godaan tu, Crimson Fire akan tolong dan bantu dia untuk percaya lakukan korban tu nanti. Lara tanya Unu Ratu, apa tu Crimson Fire? Dan Unu Ratu cakap yang Crimson Fire tu merupakan sesuatu yang akan membantu dia nanti. Betul-betul membantu apa yang terangkan Unu Ratu tu? Hahaha. Kita je harap protagonis kita dapat tafsir sebaiknya maksud yang diterangkan Permaisuri Unu Ratu. Lara dengan Unu Ratu sampai dekat satu kawasan di mana upacara korban tengah dijalankan Pedro Amaru. Seorang lagi jadi mangsa ritual sacrifice. Unu Ratu suruh Lara pergi dekat makam Emperor Sinchi Chika tu dan Unu Ratu akan perhatikan pintu depan makam tu, takut-takut ada orang yang tak diundang datang. Dalam makam tu, Lara nampak mesej yang ditinggalkan Andres Lopez. Mesej tu tertulis, "The heart of the serpent is in the cup." Ni mungkin satu lagi petunjuk di mana Book of Ixchel tu berada. Lara keluar dari makam tu dan nampak Unu Ratu tengah lawan dengan kumpulan Kukulkan. Waktu Unu Ratu tengah bertempur dengan pasukan Kukulkan tu, dia kena tembak. Orang yang tembak Unu Ratu tu adalah Rogue, orang kanan Pedro Amaru. Rogue arahkan pasukan Trinity dia untuk selesaikan Lara Croft. Rogue kemudiannya beredar dari situ. Lara terus pergi dekat Unu Ratu. Unu Ratu kasih Lara azimat pemerintah. Suruh dia serahkan azimat tu kepada Ezli dan ganti tempat dia. Unu Ratu sekali lagi ingatkan Lara supaya tak terberdaya dengan godaan dari Book of Ixchel tu nanti. Unu Ratu kemudiannya pergi meninggalkan Lara dengan satu tanggungjawab yang harus dipikul. Lara memang sedih lah, dah berapa banyak orang yang dah mati depan mata dia. Lara ambil nafas panjang dan beredar dari situ. Pasukan Kukulkan dan Trinity cuba halang Lara. Tapi diorang tak standing dengan Lara Croft. Lara jumpa dengan Jonah dan dia kasih tahu kawan dia tu pasal kematian Unu Ratu. Tak lama lepas tu, Izli sampai dan Lara sampaikan berita sedih tu kepada Izli. Azimat pemerintah tu Lara berikan kepada Izli. Izli arahkan tentera pemberontak untuk cari mak dia untuk dikebumikan dan lancarkan serangan. Lara dengan Jonah pula pergi ke Kuat Yaku untuk mencari Book of Ixchel. Lara dengan Jonah pergi ke Kuat Yaku dengan menaiki bot. Waktu diorang dalam perjalanan, diorang kena serang dengan helikopter Trinity. Lara dengan Jonah lompat masuk dalam sungai. Bot diorang habis hancur diserang Trinity. Lara terus pergi dekat tepi tasik, sembunyi dari Trinity dan buat panggilan kepada Jonah pakai walkie-talkie. Tapi, dia tak dapat kata balas dari Jonah. Lara teruskan perjalanan dia. Tak lama lepas tu, Lara dapat panggilan dari Rogue. Rogue kata Jonah dah kena bunuh dengan dia dan dia salahkan Lara. Rogue cakap semua kawan-kawan Lara dah mati sebabkan perangai keras kepala Lara. Kalau Lara tak sibuk halang Trinity dari objektif dia, semua ni tak akan terjadi. Sekali lagi, Lara Croft kena serang dengan pasukan Trinity. Ada helikopter, kereta kebal, memang gila-gila lah dia jadi sasaran Trinity kali ni. Lara larikan diri dan sampai dekat sebuah tempat galian minyak. Serangan Trinity tu terkena dekat tempat simpanan minyak tu dan satu letupan kuat berlaku. Lara jatuh dalam sungai berdekatan. Lara dah tak dapat dah tahan diri dia lagi. Fikirkan pasal Jonah dengan kawan-kawan dan kenalan dia yang dah terkorban dalam semua pengembaraan dia. Lara jumpa satu pistol rifle dan tak fikir panjang. Lara balas serangan dan membunuh tentera Trinity. Lara serang helikopter yang tembak dia tadi. Helikopter tu hilang kawalan dan terhempas tak jauh dari dia. Dentuman kuat helikopter tu membuatkan Lara tercampak beberapa kaki ke belakang dan dia pengsan tak sedarkan diri. Lara buka mata perlahan-lahan. Mula bangkit dari pengsan tadi, hati dia jadi sedikit gembira dan terkejut bila nampak Jonah tengah berjalan menghampiri dia. Jonah masih hidup lagi. Rogue sengaja tipu Lara sebab dia nak patahkan semangat Lara. Lara ambil masa sejenak. Dia dah nak menyerah dah sebab dia tak nak orang yang dia sayang menemukan nasib yang tak baik sekali lagi. Tapi Jonah cuba untuk bagi semangat dekat Lara. Waktu diorang borak-borak tu, diorang rasa diorang dapat pecahkan petunjuk Lopez. Diorang kemudiannya pergi cari Abby dan minta pertolongan Abby untuk bawa diorang ke Church San Juan. Lara dengan Jonah masuk dekat dalam church tu dan diorang jumpa dekat mana Lopez letakkan Book of Ixchel. Waktu Lara ambil kotak tu, tanah mula bergegar dan Lara jatuh ke bawah lantai dan terus masuk ke dalam air di bawah church. Lara berenang dan cari jalan keluar. Lara nampak Jonah dah kena tangkap dengan Trinity dan Trinity suruh Jonah bagi tahu dekat mana Lara dan Book of Ixchel. Lara tak sanggup nak letak nyawa Jonah dalam bahaya lagi dan dia tampilkan diri depan Pedro Amaru. Lara serahkan kotak Ixchel tu dekat Pedro Amaru dan minta lelaki tu lepaskan Jonah. Pedro ambil kotak tu.
Pedro cakap dekat Lara yang ayah Lara merupakan kawan dia, tapi Pedro terpaksa arahkan pembunuhan Richard sebab Richard nak kasih tahu orang ramai pasal Paititi. Tak lama lepas tu, Lara dengan Jonah balik semula ke Hidden City of Paititi, berjumpa dengan Izzy. Diorang semua tengah bersiap sedia dengan rancangan untuk serang pasukan Pedro Amaru. Pasukan pemberontak ikut jalan lain, sementara Lara cari jalan untuk dibuat serangan hendap terhadap pasukan musuh. Waktu dalam tempat Trinity tu, Lara nampak ada asap merah dan dia teringat apa yang dipesan oleh Unuratu pasal Crimson Fire dan Lara pergi untuk periksa. Lara nampak Priestess Yazil yang dijumpa waktu dia dekat pedestal sebelum ni. Lara cuba untuk berkomunikasi dengan Priestess tu. Lara sedar yang Priestess tu adalah Crimson Fire yang diceritakan. Kisah Chuck Cell tu adalah Priestess dan Ixcel tu pula adalah diri dia. Kalau ikutkan ramalan yang diberitahu Unuratu, diorang dua kena kerjasama untuk kalahkan Kukulkan. Priestess tu kasih Lara satu perhiasan kepala yang semacam topeng. Lara dengan Priestess bekerjasama melawan tentera Trinity. Lara jumpa dengan Pedro Amaru yang bersedia untuk lakukan ritual. Pedro tengah tunggu gerhana matahari untuk tiba dan dia bolehlah mulakan ritual. Lara suruh Pedro Amaru untuk pulangkan Box of Ixchel tu dekat penjaga kotak tu, Priestess. Tapi Pedro memang tak nak lah. Pedro Amaru suruh tentera dia serang Lara, Priestess dan pasukan diorang. Pedro terus masuk ke dalam tempel untuk lakukan ritual. Lara cuba untuk masuk juga, tapi pintu dah tertutup. Gerhana matahari dah semakin menghampiri dan Lara kena cepat halang Pedro Amaru. Rogue datang dengan kereta berperisai dia dan serang diorang. Priestess dapat lompat naik atas kereta perisai tu dan hapuskan Rogue. Lara sampai dekat Pedro. Pedro Amaru mulakan ritual. Dia masukkan Dagger of Chuck Cell tu dekat Box of Ixchel dan Lara nampak sendiri kuasa dari artifak Kukulkan tu. Lara kacau ritual tu membuatkan Pedro Amaru dah tak ada cara lain dah. Dia sendiri akan hentikan Lara. Diorang dua berlawan. Lara serang Pedro Amaru beberapa kali dan membuatkan kuasa artifak tu beralih masuk ke dalam badan Lara. Lara kemudiannya lepaskan serangan terakhir, membuatkan Pedro terjatuh ke tanah. Sebelum Pedro mati, dia sempat cakap dekat Lara yang dia nak Lara tolong jaga Paititi dari apa-apa ancaman. Pedro Amaru kemudiannya menghembuskan nafas dia dan mati. Lara ambil artifak Kukulkan tu dan kesaktian yang tadinya menyinggah ke Pedro Amaru kini dah beralih kepada Lara. Kesaktian tu berikan visi untuk menggoda Lara. Lara nampak mak dan ayah dia, adegan waktu kecil yang selalu dirindui Lara. Lara tersenyum tengok saat-saat tu. Lara teringat yang dengan adanya kekuasaan artifak dan kesaktian Kukulkan tu, dia boleh mulakan hidup baru. Lara ambil nafas kejap. Dia ucapkan selamat tinggal kepada mak dan ayah dia dan dia berlalu pergi. Lara kemudiannya kembali ke dunia realiti. Priestess Yazil datang dekat Lara. Lara teringat apa yang dipesan Permaisuri Unuratu. Dia kena buat korban sebab Dagger of Chuck Cell tu dah pun diaktifkan. Kalau ritual korban tak dijalankan, bencana besar akan berlaku macam mana jadi dekat Pulau Cozumel, macam dalam babak awal game ni. Lara serahkan Dagger of Chuck Cell tu dekat Priestess untuk lakukan ritual. Priestess tu angkat dagger tu nak tikam dada Lara. Dagger tu berhenti hanya beberapa inci dari terkena Lara. Kesemua kesaktian Kukulkan yang mengalir dari badan Lara tadi diserap masuk ke dalam dagger. 2 hari lepas tu, Lara pergi dekat majlis pengemumian Permaisuri Unuratu. Lara ucapkan terima kasih kepada Permaisuri Paititi. Lara kemudiannya berjalan keluar, menikmati pemandangan Paititi. Dia nak duduk dekat Paititi buat sementara waktu dan bantu Paititi untuk pulih dari semua peristiwa yang berlaku. Tak lama lepas tu, Lara balik semula ke Croft Manor. Lara tulis surat kepada Jonah dan Lara cakap mungkin selama ni dia salah. Cuba untuk betulkan semua benda dalam hidup dia dan misteri dalam dunia ni tak semuanya perlu dirungkai. Mungkin cukup untuk kita belajar dan hargai. Pembantu rumah Lara hantar sedulang teh kepada Lara dan Lara tersenyum. Lara akhirnya gembira dapat balik ke rumah. Lara dah terima pemergian mak dan ayah dia dan dia tak nak lagi sibuk kejar masa silam. Jadi, kisah Lara Croft dah tamat. Ya ke? Tapi, ada kabar angin mengatakan akan ada sambungan dari trilogi ni dan syarikat Crystal Dynamics yang keluarkan 3 game ni akan develop game Tomb Raider tu. Bagi aku, ending Shadow of Tomb Raider ni dah cukup okey dah. Dalam game yang pertama, kita dapat tengok Lara macam banyak ragu-ragu. Perlahan-lahan, watak dia tu jadi matang. Game kedua, Lara punya sifat ingin tahu tu memang menggunung dan dia nak buat apa je untuk kaji lebih lagi pasal kajian ayah dia. Dalam game Shadow of Tomb Raider ni, Lara sedar dan belajar yang ada konsekuensi dan akibat atas semua perbuatan kita. Dan dia memang nak menyerah dah, tapi dia lawan balik. Lara juga dekat hujung game ni, dia dah belajar sikit sebanyak yang dia tak boleh nak ubah semua benda. Dia hanya boleh buat apa yang dia mampu je. Samalah juga macam kita. Mungkin tindakan kita tak boleh bagi impak yang besar, tapi dengan satu tindakan yang kita buat, kita boleh ubah sesuatu keadaan menjadi lebih baik. Tindakan tu tak perlu pun dilakukan dalam skala yang besar. Cukup sekadar kita buat sesuatu secara konsisten. Hasil dari tindakan yang kita buat tu, sekarang mungkin kita tak nampak lagi, tapi hasil dari usaha tu akan datang dekat kita nanti dan ianya pasti.
macam mana Lara belajar untuk tak terlalu kejar masa silam dia, kita pun kena buat benda yang sama. Cukup sejarah tu jadi pengajaran untuk kita berjalan di hari-hari mendatang. Jadi, macam mana kisah Lara Croft? Korang minat tak heroin kita yang cukup gempak ni? Moga dengan kisah ni, kita boleh ambil pengajaran dan inspirasi lah. Jadi, inilah kisah trilogi Tomb Raider 2013. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye-bye. Ciao.